Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Kemungkinan boleh sampai turun lagi satu level. Okey. Dan next adalah GBP NZD untuk semasa apa yang kita nampak adalah sini level yang kita tunggu sikit lagi. Turun sikit lagi, mungkin ada sinar lah dalam area sini. Tunggu dia turun sikit lagi, kita boleh cari peluang untuk long. Tapi ni hari Jumaat so terpulang kepada masing-masing. Ni untuk apa ni? AUD CAD kita cek peluang untuk buy dan semasa kita lihat bawah sini dia punya level. Jauh lagi. Jauh lagi ni bagusan sedikit. Ni kalau kita tengok adalah triangle apa kata? Ascending ascending triangle. Okey. Dan kita mungkin akan ada satu lagi correction ke bawah sebelum dia bounce naik ke atas semula. Okey. Waalaikumsalam Muhammad Yusri. GBP CAD untuk semasa triangle naik zigzag, mungkin ada satu lagi ke bawah. Okey, satu lagi ke bawah. Dan level yang kita tunggu adalah di bawah sini. Kalau contohnya siapa yang dah ambil movement ni, kemungkinan dia akan ada satu lagi correction macam ni. GBP CAD kita cek peluang buy So sekitar bawah sinilah dia punya area tempat kita cek peluang entry. Okey. Sekitar situ dan kita alihkan yang ni masuk ke sini. Dan tak dilukis pula. JPY sebab tak nampak apa-apa pattern yang mudah untuk kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Sama juga ni triangle. Okey. So kita ada triangle dan kita boleh tarik fibo kita dekat atas sini dan ini di bawah sini. Okey. 1, 2, 3. Alright. So kat mana kawasan yang kemungkinan kita boleh tengok? Di sini ya. Satu kita ada kat sini dan next level adalah di bawah sini. Kita tengok ada tak level-level support yang lain? Tak ada. Okey, tak ada. Ada pun dekat sekitar sini. Ya, ada pun sekitar sini. Ni, 2. Okey. 2. So, kita boleh adjust stop loss kita adakah di sini ataupun di bawah sini. Tunggulah. Kita ada 3 kawasan untuk GBP JPY. GBP JPY kita ada 3 kawasan sini. Di sini 1, 2 ataupun 3. So, manakah tempat yang kita rasa selesa? Paling dekat di sini. Okey. Paling dekat adalah di sini. Yang ni kedua, yang ni ketiga. Terpulang kat mana kita nak tunggu. Ni untuk GBP JPY. Okey, itu sahaja untuk kita punya trade idea dan kita hanya menunggu pergerakan daripada NFP ataupun news daripada NFP. Dan itu yang akan menggerakkan pasaran sekejap lagi. Market sekarang tengah tunggu kejap, tengah relax dulu. Kita tunggu sekejap lagi punya news. Ni, sekejap lagi 8.30. 8.30 kita akan nampak news ni akan keluar. Dan market akan kemungkinan besar akan bergerak. Kita tak tahu ke mana, ke atas, ke bawah. Itu kita tak tahu. Tapi berdasarkan daripada jangkaan dia banyak melemah untuk petang ni, untuk sekejap lagi. Okey, ada apa-apa soalan? Alright, ramai juga hari ni Ingatkan tadi mula macam tak ramai juga.
Korang dah bersedia belum untuk NFP ni? Ada yang kaki NFP tak? Memang suka trade NFP ada? Ada yang kaki trade NFP? Gold macam mana? Gold. Gold kejap kita buka barulah. Gold. Kian, balik kerja lewat, baru masuk. Trade ikut suka. Bila news close dulu. Okey, apa tadi? Gold. Untuk gold, apa yang kita nampak adalah, nampak trend dia kat daily lah. Kita macam tak nampak apa-apa sinar. Kita kena buka ni lah untuk gold. Kalau dia turun pun, turun lepas tu kita check peluang untuk buy balik. Turun kita check peluang untuk buy balik. Ini tempat yang paling dekat lah. Adalah sekitar ni. So dekat 20, dekat sekitar 2000. Kalau dia turun sampai sekitar 2000 ni, baru kita buat sesuatu lah. Ni daripada break daripada trend line ni. Bukan trend line lah, chain ni kan. Triangle ni. So dalam sekitar sini tunggu dia bounce. Takkan nampak ada ke naikkan lagi. Tapi untuk trend untuk gold lah. Gold punya trend memang jelas lah. Memang masih lagi ke atas. Dan kita tak tahu berapakah shilling dia. Sebab setiap kali dia break high, kita akan tunggu ke next level. Sekarang next level adalah 2100. Itu adalah next level dan kita tunggu untuk gold. Dia tak ada level, dah tak ada resistance. Resistance pun dah tak ada. Tak tahu ada nak refer kat apa punya harga. Semua ada BRN je, big round number. Tu je yang untuk gold. Tapi ada juga, saya ada terbaca post orang dekat ni, dekat Facebook yang agak menarik juga. Cerita pasal ni lah. Kenapa kedai emas, siapa-siapa boleh jawab tak? Kenapa kedai emas, time harga gold gila-gila ni naik, dia orang penuh kat kedai emas? Apa salah? Apa yang menyebabkan viral benda ni? Harga emas mahal kot. Kenapa dia pergi kedai emas? Cuba apa teori yang dia orang pakai? Dia orang tukar emas. Tukar dapat mahal macam mana kalau tukar? Kita ada emas, lepas tu pergi kedai emas, tukar emas. Oh, okey. Faham. Betul logik. Pergi kedai emas, sebab emas dia sekarang mungkin dah lama, pattern lama. So pergi kedai emas, beli emas, dapat emas baru dengan harga yang lebih kurang, selisih tak jauh. Betul, logik. Dia orang bukan buat investment, trade in. Betul. Okey. So dapat dia punya tu. Sebab saya pelik. Apa pasal saya tengok chart macam dah jadi all time high, rekod Malaysia, rekod dunia semua ada. Dia orang penuh kedai emas beratur. Stres pula tengok. Betul. Dia orang ada emas. Pergi kedai emas tukarlah pada pattern yang baru. Sebab harga pun mahal. Betul. Logik. Kalau nak tengok 3 wave correction pada 5 hari bulan, tu macam mana? Pada syukur 5 hari bulan, pair apa? Syukur. Correction untuk pair apa? 999 tukar kepada 916. Ada ke orang nak tukar 999? Ada ke barang kemas 999? Tak kukuh Faham tak? 999 tu maksudnya benda asing macam silver ke ataupun besi ke apa ke kan. Dekat emas tu kalau 999 tu memang hanya 1% je. Kalau dia maksudnya 100% emas solid, ni apa yang saya faham dia akan susah untuk bentukkan pejal. So dia 99.9%, ada 0.01% benda asing. Kalau 916 dia ada berapa peratus untuk benda asing supaya benda tu keras.
Ada tapi tak downgrade quality. Okay. Gold. Gold 5 hari bulan pattern apa? Ni 5 hari bulan. Sini 5 hari bulan. Time frame berapa? Kecil lagi. Okay, 5 hari bulan. Okay, kalau daripada apa 5 hari bulan ni, kita ada nampak pattern simple je lah. Zigzag punya pattern. Ni, 5 hari bulan sini kan? Dalam sini. So, 1, 2, 3. Tak zigzag pun flat. Bentuk flat sini. Okay, syukur. Ni je 3. 3, 3, 5. Okay. Lepas tu dia continue ni atas. Alright. Tu untuk goal lah kalau 5 hari bulan. Kalau trade time frame kecil, terpulang kan. Sebab saya macam ni lah, saya plan untuk seminggu. Maksudnya 1 minggu punya plan apa. Kalau tak ada entry, tak adalah. Macam sekarang baru ada sinar. Dia macam kita berdasarkan kita punya sistem terbaru ni, ada masukkan correction pattern, jarang kita dapat 4 setup sekaligus. Kalau dapat tu memang macam wow gila lah. Kalau dapat 4 terus macam jangan lepaskan peluang macam itulah. Tapi sekarang ni kita baru ada 2 pair yang daripada plan kita, baru ada 2 EU apa ya? DJ, EJ 3. EJ jauh. GU. GU EU sini. GJ GJ kat dekat sini. Yang paling dekat lah. Kalau kita ambil yang bawah ni, ada juga. Yang bawah ni pun ada juga. Yang lain, GN pun dekat juga. GN. So, banyak yang dah dekat. Tapi hari ni hari Jumat. Mungkin hanya boleh short term. Tunggu sampai dah nak close. Waktu US dah nak tamat, kita close position semua. Sebelum broker tutup server, kita close position. Okey, tu untuk sekarang lah. Dan jom kita lihat kepada kita punya ni. EA. EA kita tak ada close position lagi ni daripada hari kita semalam kan. Semalam kita punya webinar. Ni dah bertambah sikit entry, dah ada 8. Menarik sikit lah. Ni kalau profit dia lebih kurang 7 campur 6, $13, $14 kita close. Dia kalau floating profit $14 dia akan close semua. Okey, yang ini ni $6 dia dah close, $7 close. Tunggu tu sekarang tengah floating $2. Ni ada teruk ni, $12 tengah floating. Dia tengah turun. Tak ada pula entry. Tunggu dia ni stock bawah dia dekat ni oversold. Nanti dia akan baru masuk satu lagi position. Okey. Baru dia masuk satu lagi position. Untuk ni lah untuk GBP USD. Tapi dia dah tengah floating $12 sekarang. Penentu malam ni. Ni GBP NZD. GBP NZD dia dah close $31 dan tengah floating 18 sen je. Ni floating $1 EU. $30 dah close. So total rasanya dah dekat 100. Best juga minggu ni. Untuk sistem EA kita mantap lah. Okey. Ada apa-apa soalan setakat ni? Ada lagi tanya soalan? Topik kita hari ni pasal saham dan juga ni saham dan juga CFD. Apa yang menarik dia, hari ni saya ada friend dengan rakan-rakan rakan-rakan bursa Malaysia. Diorang semua sekali hari ni kebanyakan saham-saham dekat rantau Asia Tenggara break new high. New high, bukan break new high. Apa dia orang cakap? Dia punya market cap dia paling banyak, 26 bilion. Tak pernah lagi rekod 26 bilion transaction sehari. Daripada hari ni break rekod. Cuma volume
26 bilion kan? Volume transaction sehari. Kita dengar 26 bilion. Alah, kita 9 trilion kan. Okey, cuma yang menarik dia adalah volume meningkat ketika ekonomi tengah retak. Faham tak? Ekonomi yang kurang wow lah. Tak faham. Yang ini banyak ekonomis pun cakap kenapa benda ni berlaku ekonomi break record kalau dekat US, teknologi sektor pun break high. Dan pada ekonomi yang betul-betul macam tak stable. Tu yang menarik tu. Dah start trade bursa ke belum? Ahmad Shah. Untuk dekat Maybank baru buka account tapi tak trade juga sebab fikirkan macam ni. Saya dekat SM kalau boleh macam ni dekat SM kita boleh trade CFD. Okey, dengan market cap guna global punya lah. Kalau US punya market cap, okey, itu pertama. Dan yang kedua, kita boleh pakai leverage. Yang kalau dekat bursa 1-2 kita boleh pakai kan. Kita kena ada 25,000 letak fixed deposit, boleh trade pakai 50,000. Alright, kalau dekat broker, dia punya benefit sama. Ada dia punya dividen bagai semua sekali, dapat earning semua sama. Okey? Dan kita boleh pakai leverage. Tu yang menarik tu. Banyak hari limit out margin. Betul. Kalau tu lah. Tu yang saya cakap, fikir-fikir konsep sama, cara trading pun lebih kurang sama. Kenapa saya tak manfaatkan leverage? Macam tu lah. Yang tu. Cuma sebab kita gunakan CFD, so kita tak ada hak untuk mengundi dan own share tu betul-betul. Kita hanya speculate dan boleh dapat earning dia. Jadi, tak ada masalah. So objektif. So macam saya rasa lebih baik saya tak menggunakan bank, baik saya kekal kepada saham besar, maksudnya US punya tu. Malaysia ada tak company emas? Ada, try lah search. Rasanya ada 6-7 hari tu saya ada buat research sikit, ada 6-7 company rasanya. Untuk company yang pasar emas, yang ada kaitan dengan gold. Try buat research sikit. Rasanya ada 6-7 company. Kan? Ada kan? Pokong ada dia punya tu. Try buat research. Yang saya tahu, saya type pagi tu berapa company je. Ada ada company yang memang ada melibatkan dengan emas. So try lah cari company tu. Kalau siapa yang dekat Malaysia lah, yang masih nak kekal dekat bursa ke benda, cari tu. Company tu memang tengah up pun. Harga pun tak mahal rasanya. So kalau kat Malaysia ni, tengok harga dia tak adalah gangster sangat. Tak adalah gangster sangat macam kita tengok saham dekat blue chip dekat US, harga dah lah dalam dolar. Mahal pula tu satu unit saham dia. Boleh? Tak mahal, rasanya berapa belas, ada bawah RM1 lagi. Okey. Sebab saya tengok ramai yang buyer saya, tengok kat Facebook dah ramai start, dah buka open mind lah. Maksudnya dah start dengan pelaburan. Walaupun bukan dengan forex, tak ada masalah. Dah start dengan saham. Okay, good news juga. Grup-grup WhatsApp saya yang selain forex, grup-grup batch semua sekali dah, dia orang dah start juga nampak tentang investment. Saya tak pasti, mungkin sebab PKP kot antara penyebab dia. Sebab kalau kita tengok kan, hari tu tanya dengan member, antara dia sebagai remiser remiser dekat tu, dia pun cakap pendaftaran new account banyak, volume meningkat sewaktu PKP ni, dan dia kata kemungkinan menjelang habis moratorium pada bulan 9 ni akan lagi kau. Itu cabaran yang betul. Cabaran untuk sekarang ni. Sebab diorang semua tak handsome. Macam pernah dengar.
Semua tak handsome. Apa cerita handsome tak handsome ni? Saya macam macam noob pula. Sebab dia orang semua tak handsome nak kaya. Apa ni? Tak handsome tak nak kaya apa benda ni semua? Rafiq. Betul. Tak handsome tak apa, janji kaya. Apa benda ni? Apa banyak sangat tagline benda lah tu? Tu apa benda ni? Ada cerita kan viral ke? Apa macam ketinggalan ni duduk kat dua. Tagline tu. Tagline Nazrihan dalam Sina DDNK. Dia ke? Patutlah hot betul dekat Facebook semua. Asal tak handsome tapi kaya. Macam mana lah? Dahsyat juga. Pasal apa? Dia introduce untuk saham memang cepatlah viral. Patutlah tagline gangster betul. Tak handsome tak apa, janji kaya. Tu lah Rafiq mantap juga. Dia antara itulah member tu lah, tapi dia dalam bidang stock. Ulat dalam batu pun boleh hidup. Asal tu pun antara pepatah dia juga ke? Asal macam tu lah, tak dengar radio kot. Pagi-pagi buka Bloomberg. Bloomberg TV tu, dengar sekali imbas, dah lah. Dah cukup dah cerita, dah update cerita pasal semalam semua sekali. NFP, apa cerita NFP? Bagus lemah lemah, bagus apa? Mana forex? Bagus kan betul? Okay. So bagus. So maksudnya ini siapa? Ahmad Shah ada terlibat dengan saham. Kita akan nampak bullish lagi. Tapi dia orang dah habis lah. Saham Malaysia dah habis lah. Kita tengok open nanti. Open Isnin. Open Isnin nanti kita akan nampak ada pergerakan. Ini pasaran saham dalam keadaan yang kemungkinan positif pembukaannya ni. Okay. Ni pembukaan employment change naik. Kanada kukuh juga. Average hourly earning, gaji meningkat. NFP, data pekerjaan, orang yang melaporkan untuk bekerja tinggi. Data pengangguran dah jatuh. Ini wow ni. Okay, wow. Ni USD kita tengok dapat U-turn tak? U-turn tak USD? Ataupun di maintain. Okay, tapi kalau ikutkan teori, bagus saham bagus. Ada counter saham, Glove kalau saya tak silap lah ada komen masa April lagi tu pasal counter COVID yang agak viral pasal Glove. Masa tu baru berapa ringgit tu? Bawah RM5, bawah RM3 tu kau sembang. Lepas tu baru tengok hari tu bulan 6 ke bulan 7? Bulan 7 hari tu. 20 lebih Gangster. Daripada $3 sampai 20 lebih. Tu counter dekat dalam Malaysia. Tapi tak tahu dalam SM ada lagi tak? Ada lagi tak? Maksud dalam SM, Malaysia punya counter dah masuk belum? Rasa belum lagi. Top Glove, Supermax, banyak. Top Glove hari tu ada sikit kecoh pasal sekatan. Maksudnya, apa orang kata? Ada US ban sikit. Top Glove punya keluaran barang, dia sekat. Itu je lah. 20 sen jadi RM5. Dahsyat tu. Dia punya saham tu saham-saham dekat Malaysia ni dia punya volume tak banyak tau. Volume dia, market cap dia bukan tak banyak. Maksudnya transaction. Hari ni baru break 26 bilion kan. So transaction untuk satu-satu company tu kita boleh lihat dan ada ikut tak cerita si Jesse Livermore tu? Kita boleh tau. Macam kita boleh nampak siapa buat viral dekat counter tu,
kita nampak semua sekali player Malaysia akan trader Malaysia akan beralih, akan fokus kat situ dan saham tu naik. Macam speculate tu sebab volume dia kita senang nak, bukan senang kita boleh mempengaruhi. Retail boleh macam ramai-ramai, tu dia akan naik sama. Tu nampak pattern tu macam itulah. Kalau dekat market US ni dia mungkin boleh 100% technical, kita boleh nampak. Kalau yang itu viral lah, mungkin kita akan nampak pergerakan dia naik macam mana. Betul. Kalau Ahmad Shah follow rapat dekat pasaran saham kat Malaysia, macam itulah dia punya trend dia. Makin ramai orang viral, kita akan nampak saham tu akan naik. Sebab orang semua macam pengaruh, beli ni naik. Macam push market. Okay. Tadi GU tengok dekat EA. Ni $10 je. Tak ada tu. Dia tak sempat turun. Kalau tak dapat lagi sebiji. Entry RM1.60 bawah ni. Ni stock start sampai bawah. Tunggulah kalau dia sampai bawah sekali lagi. Kita akan ada seketul lagi entry. Okay. Jom kita masuk kita punya topik pada hari ni. Berapa slide dia, berapa slide 18 Okey, pengenalan kepada saham dan juga CFD. Dekat CFD, kalau saya macam ni ramai orang skeptikal ataupun mandang serong kepada leverage. Tapi pada saya leverage tu benda yang dikehendaki dalam dekat luar, industri besar, retail besar, dia orang nakkan leverage. Kita ada leverage tapi kita kebanyakan salah guna. Okey? Gunakan betul-betul leverage tu penting. Kita margin kecil kita boleh trade dengan macam kita ada margin yang besar. Mantap best kalau kita ada gunakan leverage. Okey, kenapa saham dikeluarkan? Mengapa kita start melabur saham dan bursa saham, indeks dan juga pasaran bull dan bear? Ini yang kita akan cover dalam topik kita pada hari ini. Mengapa saham ataupun share dikeluarkan? Ni yang pertama adalah kita nak mengembangkan syarikat dan kita perlukan duit. Syarikat menggunakan pelbagai sumber untuk mendapatkan modal. Okey, apa yang menarik dia? Saham perlukan duit. So, duit sebagai satu medium perantaraan dalam semua financial instrument. Faham So, duit kita akan nampak pergerakan daripada satu instrumen ke satu instrumen, kita akan nampak pergerakan duit tu. Flow duit tu ke mana. Boleh? Dan kalau dalam saham, pemilik syarikat boleh menggunakan duit sendiri untuk sebagai modal dia. Tu siapa, ingat kalau untuk bisnes, dia makin kita naik tinggi, semakin kita nak guna duit orang. Kita tak nak duit sendiri, faham? Untuk starting, mungkin kita pakai duit sendiri, tu pun rasa macam nak power orang, nak pakai duit orang. Dan bila kita dah dekat atas, dah besar, kita tetap nak pakai duit orang. Lagi best. Okay? Syarikat boleh membuat pinjaman dari bank ataupun daripada individu. Syarikat juga boleh mengeluarkan dan menjual share kepada pelabur. Kelebihan mendapatkan modal dari share adalah anda tidak perlu membayar semula duit atau faedah kepada pelabur. Yang bestnya dekat itulah. Kalau dekat pasaran saham, kita tak perlu bayar semula ataupun faedah kepada pelabur. Mengapa melabur saham? Saham juga dikenali sebagai share juga dikenali sebagai saham ataupun equity. Ialah unit terkecil pemilikan sesebuah syarikat. Jika anda mempunyai share dalam sesebuah syarikat, anda adalah sebahagian daripada pemilik syarikat tersebut. Untuk jangka panjang, share memberikan pulangan yang lebih baik daripada bond kerajaan, bond korporat, hartanah serta lain-lain pelaburan. Okey? Kita buka balik table ni. Betul tak statement yang dikeluarkan oleh sekejap salah tu open guna open with photo. Okey. Ni
Ni kita lihat, ni sama sekali apa instrumen yang kita ada. Kita tengok yang paling besar adalah stok dekat cantik, dekat emerging market macam kat Malaysia, Ahmad. Ni 79%. That's why emerging market punya stok memang lagi tinggi pulangan. Tapi dia pun merupakan paling teruk. Kalau jatuh, dia lah yang paling teruk terjejas. Alright. Tengok berapa kali dia dekat bawah. Setiap tahun. Ni untuk setiap tahun punya research. Dia orang membuat satu statistik. Kita lihat satu-satu instrumen manakah yang bagi pulangan yang banyak. Yang saya nampak yang merah ni paling banyak dekat atas. Yang paling banyak dekat bawah, kuning, duit. Maksudnya duit ataupun kita pegang treasury, bond. 3 bulan. 3 bulan treasury bills. REIT. Asal Mat ada terusah-usah ke? Ada buat survey pasal REIT ke? Real Estate Investment Trust. Tu antara yang saya favourite. Okay. Pergi dekat bank, hari tu dah tanya dekat Rafiq, REIT. Tapi sebab bukan bidang dia dalam equity, so dia fokus kat equity. REIT antara pulangan yang mantap. Ni boleh letak dalam grup tak? Nak SS tak nampak. Boleh. Nampak? Tu high bond grade, ni untuk tahun ni. High bond grade kita ada COVID. So penggal pertama, high bond grade paling tinggi. Dan duit. Faham market jatuh 2008. High bond dengan duit. Nampak tu dia. Untuk sekarang, bond sebab stimulus ke? Bukan. Yang ini adalah cerita pasal dekat mana kita letak duit dan memberikan pulangan yang agak wow pada setiap tahun. Dia rekodkan mana paling teruk. Ni market tengah recover. Cash, orang pakai cash banyak. So cash orang simpan tak menarik. So kat situ. Mungkin nampak ni. Dia punya REIT, small, medium cap punya company. Slow dah sekarang. Itulah. Tapi antara slow dia pun, dia still return dia lebih tinggi daripada macam kita ASB. Dia masih lagi tinggi. Okay. Cuma tahun 2018 adalah tahun 2018 apa kes? Ada siapa-siapa boleh recap 2018 apa kes? Sebab jatuh semua. Okay. Kes dengan bond yang jadi tu. 2018 US 18 oil jatuh. Apalah? Asal ni dapat tu 2018. Asal tak tertrigger dalam kepala otak. Okey. Yang ni COVID. Yang ni US China. Pasal trade. 2018 tak tahu, 2016 minyak. Brexit. Brexit. Okey, Brexit. Betul. 2018. Tu deal Brexit 2 tahun. Lepas tu masuk ke sini. Betul. Brexit. Okey. Ni keseluruhan boleh ambil, boleh simpan. Sebab ni adalah task yang kena buat, kita kena buat homework. Sebenarnya saya punya homework adalah pergi survey satu-satu ni untuk beberapa tahun punya ni. Alih-alih ada keluar benda lah ni. Ada keluar benda ni. So dah senang je. Nampak Contoh kalau kita nak suruh duit, kita buat duit. Bahagikan portion. Kat mana kita nak invest. Okey, boleh? Okey tu dia. Jom teruskan. Pasaran saham atau bursa saham ialah tempat saham didagangkan, iaitu di mana proses jual beli berlaku. Dia mesti ada tempat, ada bursa, ada tempat exchanger dia. Jadi bursa lah bursa.
Saham syarikat yang tersenarai seperti Apple, IBM didagangkan di bursa saham seperti New York Stock Exchange. Okey, sebelum ni bursa merupakan lokasi fizikal. Maknanya kalau dulu kita kena pergi bursa untuk buy counter mana apa benda semua sekali. Tapi waktu sekarang diorang semua sekali online. Okey. Dekat handphone. Jap. Dekat handphone boleh tak? Bursa Malaysia. Dekat handphone boleh tak? Ada juga orang SS dekat handphone. Ada kan? Boleh kan? Dia boleh pantau ataupun boleh buy sell. Boleh buy sekali. Boleh Amir kata boleh. Boleh boleh buat trade. Okey. Sebab saya nampak macam ramai buka dekat komputer. Okey, tu ada. So memang semua sekali dah di hujung jari lah. Memang kebanyakan masa kita boleh akses kepada market dan kita boleh buy. Cuma janganlah habit negatif tu yang kita buat dekat forex, kita pergi buat bersepah dekat saham. Dah lah kita buat cara negatif dekat currency. Dekat saham pun kita nak bedal juga. Pantang harga turun. Apa orang kata? Averaging. Ayat nak ambil glamour. Sebut layer dah. Averaging. Kerja nak averaging je. Averaging dekat forex layer dah tu, layer. Kerja nak layer je. Pantang jatuh, layer. Okay? Janganlah buat benda-benda yang tu. Maksudnya kita mesti kena tahu kita punya risiko dan apa tu semua. Okey, walaupun kebanyakan saham didagangkan di bursa, dagangan juga boleh dilakukan di luar bursa secara over the counter ataupun sebagai over the counter dan juga dipanggil sebagai CFD. Okey, indeks pasaran saham ini adalah purata. Ini contoh. Kalau kat Malaysia berapa counter? Malaysia. KLCI KLCI itu berapa counter? 900 counter. Okey. Dia ada pisahkan tak? Maksudnya counter daripada macam dekat US ada S&P 500, ada Russell tu kan 2000, ada blue chip Dow 30. Tak ada dia campur semua Okey. Kalau dekat UK kita pun ada dua tau. Dekat UK dekat UK ada 100 dan 250. 100 ni adalah 100 company besar dekat dalam bursa dekat London. Dan 250 adalah yang medium company. Kalau kita nak tengok flow duit daripada, sebab contoh kita nak berniaga dekat London, kita kena tukar duit pound dulu. Kalau kita nak berniaga saham dekat Malaysia, kita kena tukar duit Malaysia. Kita akan nampak flow duit lebih jelas dekat UK 250. Alright. Ada indeks ikut sektor. Market kita kecil. Market cap pun ratus juta je. Indeks syariah pun ada. Okey. Mantap. Perkongsian. Alright. Ni macam ni ni 30. Ni harga yang terbesar. Ni blue chip punya. Dow 30. Okey. Ada pasaran untuk teknologi sektor. Contohnya dekat Nasdaq. Yang majoriti dia teknologi ada kat situ. Okey. UK 100, purata 100 saham di bursa, Nikkei 225 dekat 225 company saham di Jepun yang menunjukkan prestasi semasa. Dekat SM apa beza US 30 cash dengan US 30 tu kontrak. Okey, kontrak punya tu Faizal Bukan size kontrak. Kontrak future punya kontrak. Index tapi untuk future. UK ada trilion ke? Diorang masih main billion. Ada, diorang masih billion. Tapi billion pound. Bukan billion ringgit. Diorang main billion pound. Masih besar. Dan dekat London merupakan financial hub yang paling old school dan paling terbesar di dunia. Okey, pasaran bull and bear ni macam biasalah. Orang buat tunggu, kebanyakan orang suka tunggu menaik. Okey.
CFD. CFD apa pula? Kita dah habis ya. CFD perbezaan contract for differential. Dia pakai leverage. Tu dia. Dan tu yang saya suka dekat CFD. Cuma kita tak boleh mengundi. Kita bukan pemilik saham, kita bukan pemegang share syarikat tersebut. Kita hanya pegang dia punya tu dan kita tak boleh ada kuasa untuk mengundi. CFD size micro ke standard? Kejap CFD kita hanya ada dekat MT5. So kena check contract size. Rasanya dia semua based on contract size. Tengok dekat contract size buka dekat ni, saya buka satu ni. Control M market watch. Pergi dekat ni tak ada saham. So yang ni ada tu, buka ni pergi kat properties, specific. So kita akan nampak ni contract. Contract size 1. Bermaksud satu lot, satu contract. Satu unit. Satu unit. Okey? Itu kena tengok tau. Jangan terkeliru. Senang cerita, kalau dekat indeks ni, dia tak ada istilah micro. Korang jangan terkeliru. Ada yang keliru. Saya buka akaun micro. Dekat indeks tak ada micro tau. Tu tengok tu contract size satu-satu. Korang buy RM1 lah. Satu unit korang beli. Okey? Tengok kontrak dia. Dia tak ada micro. Micro tu hanya untuk currency. So dia memang actual punya pembelian. Maksudnya satu-satu. RM1 lah. Okey? Tu harga dia. So hati-hati. Jangan lupa check contract size. Okey. Dia ada bagi saham sama sekali dia punya permainan sama. Cuma dekat tu ada dia punya ni semua sama. Sekejap dia tunjukkan kos tak? Okey, tak ada. Harga untung rugi okey. Tengok dia tak ada tu. Sekejap saya tunjukkan dia punya ni. Ada lagi tak? Ni. Okey, ni dia punya perbezaan Kita tak ada kadar commission. Kita tak ada line charge. Kita hanya ada margin requirement 5% sebab apa? Sebab kita pakai leverage. US30 yang ni. Tengok spesifik ni. Okey, ada contract size. Kalau kita tekan satu lot, maksud kita beli satu lot benda lah ni. Contract index ni. US30 punya tu, satu-satu. Kita beli satu, dapat satu. Okey, satu lot. Dia tak ada macam ni. Kalau kita dekat currency, sebab kontrak standard 100,000. So, kalau micro dia jadi 1,000. Ini tak ada. Dia satu-satu. Faham tak? So, kalau beli kontrak, tekan dekat US30 tu, kita memang beli betul-betul satu unit. Kalau dia bergerak beribu-ribu unit, memang kita pun berkicap beribu-ribu unit kalau salah arah. Okey? Itu dia. Dia satu-satu, indeks satu-satu. Jangan keliru. Alright, ni kita ni. Kalau dekat saham, maksud satu lot satu unit. Betul, satu lot kita tekan tu satu unit. Dia tengok berapa pergerakan dia. Tu tengok berapa dia punya harga dia bergerak. Kalau dia bergerak banyak, banyaklah kita punya pergerakan yang kena. So still boleh beli gap 0.01, boleh. Minimum lot size yang kita boleh tekan 0.01. Cuma dekat indeks tu saya tak pasti boleh sebab dia punya contract size 1. Rasanya try lah. 0.01 boleh ke tak? Okey. Dekat indeks tu. So tak pernah try pula. Ni. Ada tak yang indeks murah sikit boleh tekan? Ini robot punya tu. Mampus kacau dia punya ni. CFD gerak sama ke macam stok? Sama. Sebiji. Sama. Semua everything sama. Tengok ni. Comparison. Sama semua. Ini dia pakai leverage je. Okay. Tapi dia tak ada kadar commission. Tak payah bayar
dekat saham Apple kalau kita beli kena ada bayar $15 per sekali beli dan lain-lain charge. Dia ada. Yang ini kalau CFD yang kita dah Islamkan akaun dia, dia tak ada swap benda bagai, commission benda semua tak ada. Charge-charge lain semua tak ada. Okey? Jumlah perlu dibayar adalah $80. Yang ini $1,620. Tu dia. Di bursa, satu lot sama dengan 100 unit. Satu lot 100 unit boleh juga sebab kebanyakan company tu satu lot 100 unit 100 unit. Kalau kita beli 1000 lot maksudnya 100,000 unit lah. Tengoklah tengok dia punya spek dia dekat tu. Kali 100 je lah kan. Itulah macam ni satu-satu untuk indeks. Dekat MT5 kena buka lah satu akaun MT5, nanti boleh tengok CFD punya tu. US sebiji. Betul. Tapi kalau dekat CFD 10 lot 10 unit satu lot sama dengan 10 unit. Okey? Kalau dekat CFD. Dekat CFD under SM dekat MT5 satu lot sama dengan 10 unit. CFD juga. Sama CFD, kontrak dekat MT5, MT4 kita tu semua CFD. Mana ada tekan tu je, semua boleh tu, kita ambil perbezaan. Contract for differences, semua sekali. Buy boleh, sell boleh. Asal ada perbezaan harga dia, kita boleh buat untung rugi kat situ. Boleh Faizal? Ni Bitcoin tak payah. Boleh. Ada apa-apa soalan setakat ni? Tengok trade idea, tak, dia dah naik dah. Dia tak sampai ke kawasan kita nak. Tengok, dia betul-betul sampai ke situ dia. Tak sampai. Euro USD kita tak sampai. Kita tunggu sampai line tu, tak sampai. Okay, AUD JPY pun dia kat situ je. Euro JPY dia naik kat situ je. Tapi bacaran ni pergerakan 9.5 je. 9.5 US Open. Besok ada kita besok ada kelas untuk yang baru berjinak-jinak. Kita punya slide pun slide lain. Slide special. Untuk esok pukul 10 pagi. Siapa yang hidup pukul 10 pagi kita boleh bergembira esok. Ramzam, jumpa esok. Ada kan? Ke esok ada function? Maksudnya lot CFD tak sama lot share. Sama dah jawab tu. Kecuali option kali 100. Tahun ni ada tak seminar makan-makan? InsyaAllah tak ada. Rasanya semua offline kelas lagi kita dah dengar spike kes alah apa benda tu. Ada kluster baru. Esok boleh buat film base. Itulah. Siva Gangga. Betul, Siva Gangga. Itu legend sebab kalau tengok daripada apa yang si Datuk Hisham tu cakap, Dr. Hisham tu cakap, dia punya entah, dia ada istilah dia kata ada yang COVID yang sebelum ni macam volume dia tak banyak tau. Ada volume juga. Dan Siva Gangga ni punya volume macam penuh, full penuh dia punya volume. So memang dahsyat juga so dia punya pergi dia 2 kali 3 kali ganda lebih cepat daripada yang sebelum ni. Selangor dah ada virus load. Virus load. Dia punya tu volume volume. Volume dia tinggi sikit tu. Itulah. So agak dangerous juga sebab saya ada memang budak memang tak hantar sekolah kot sebab pakcik baru balik kampung daripada Kedah. Dia balik demam. Okey. Dia dekat kampung kat sini dekat sebelah. Kampung sebelah. Itulah dah suruh dia pergi check tunggu result dia kena quarantine kot nanti. Penang pun baru naik satu kes
Semua daripada Siva Gangga punya tu. Dahsyat Ah, hari tu kluster tablik kan. Yang ni kluster daripada tu. Daripada tak tahu daripada Pakistan Pakistan ke India baru balik. Daripada Egypt. Spread ratio dia lagi tinggi dan cepat. Betul, Nadwa. Tu agak bahaya dia punya spread. Betul. Dia laju sikit daripada yang sebelum ni. Sebab kita lihat semua negara lah, bukan semua negara dah buka ekonomi. Semua negara memang dah open balik dah ekonomi macam biasa. Diorang dah letak watak ketiga macam ni pekerja macam ni business owner, maksudnya satu company, pekerja, dan satu lagi kena tambah COVID. Dia maksudnya benda tu dah ada seorang lagi watak. Dalam kita punya masyarakat ni kena ada satu lagi. Kalau dulu 3 orang syaitan seorang lagi, yang ini COVID seorang lagi. Dia dah memang dia orang nak jadikan benda tu biasa. Okey, agak pelik juga, susah. Tapi Malaysia masih mengamalkan benda berhati-hati, so bagus untuk Malaysia. Masih lagi kontrol dan itulah. Apa-apa pun, itulah memang duduk rumah je lah setakat ni. Cuma saya 2 minggu lagi akan travel. Ada tu, tolong rumah sikit. Ada travel ke Langkawi. Jiu ni tunggu buy. Hari malam ni saya seorang So suka hati lah nak end pukul apa. Jiu memang kita plan buy. Tapi Ahmad, macam ni, setiap kali nampak trade idea ni, apa kita punya konsep, kita nampak trend memang jelas. Nampak trend dia. Kita setiap kali nak tengok trend, zoom out zoom out. Kecil kan, tengok sampai paling kecil. Apa yang kita nampak sekarang, jelas lah. Price daripada bawah, naik ke atas, okey. Trend dia menaik. Dan apabila kita nak masuk, kita sebut kita sebagai seorang trader mesti alert, betul-betul skeptical dengan harga. Tolong hafal harga. GU dekat game berapa? 130. Saya hafal tu je lah. Dia paling tinggi 131 dan dia punya bottom 130. So dalam range tu, saya kena hafal. Kalau contohnya dia dalam 130 dekat 13050, maksudnya dia dah masuk lower border dah, lower dekat sebelah bawah. Tu yang saya tengok kat situ. 13200 dekat atas ni. 131 kan. Hafal numbers. Dekat numbers mana yang kita suka? Yang ni dekat 1300. Dekat area tu 1300 adalah kawasan yang kita suka nak cari buy GU. Okey. Hafal numbers. Sebab kita trader, kita nak harga. Korang kalau berniaga pun mesti nak harga murah kan? Harga murah, harga mahal. Mahal nak jual, nak beli mesti harga nak murah. So sama juga. Yang ni buat benda sama macam kehidupan betul kita. Jangan buat benda pelik. Dekat dunia luar kita macam berkira-kira. Dekat sini pun kita kena berkira-kira juga. Sama-sama. Itulah. Ni apa ni? Ni pun tak sampai GN pun tak sampai. Kalau sampai 161 ni pun okey lah, boleh terima juga. Tapi tak sampai. Okey. Ada apa-apa soalan setakat ni? Min, dah kau Min. Start tu, buat sistem trade, dah ada numbers. Amin, kau lah. Itulah. Dah ada sistem ke hari tu kan. Bat pun dah buat sistem baru kan. GU tunggu buy. Memang tunggu buy. Tapi kita nak tunggu buy dekat kawasan dia. Baru 10 data. Tu dapatkan lagi, slow-slow dapatkan. Menarik main tu. Cuma itulah, hari tu ada bagi dekat adik Ipoh.
ada bagi EA ni dekat adik ipar, suruh dia alah buat duit tepi. Ada background dalam unit trust dan nak menginvest. Lepas tu suruh dia follow je lah, buat macam ni. Suruh dia masukkan risk yang kecil. Lepas tu walaupun budak baru yang memang tak tahu pasal, yang belum mendalami lah dengan forex, start bagi EA, nampak duit, mata duitan dan terus rasa apa pasal letak kecil tak letak besar. Semua sekali dah berfikir macam mana nak tu, boleh tak nak letak, nak ban semua sekali, reserve dia cepat sikit banyak naik. Aduh, rasa macam menyesal pula bagi. Okay. Yelah, suruh buat duit tepi, duit kecil-kecil. dah cakap dia ini time okey, time buat duit kita letak dia. Pakai, lepas tu kita pantau, makin buat duit kita letak besar sikit. Tapi kita kena ingat ada hari yang kita akan terkena. Bila hari terkena, tu yang kita kena bersiap siaga, kena standby waktu bila yang habis. MC banyak kali tak fikir ke? Tu masa terciduk. Itulah Atif. Biasalah nampak duit dia memang akan tu lah, nampak benda tu wownya. Tapi nak buat macam mana, lumrah kita lah, kita akan tengok duit dulu. Saya puas lah sekolahkan dekat luar pasal tengok risk dulu, berapa risk nak letak. Rupanya adik ipar pun nak tengok duit terus. Berapa nak masukkan semua lah, nak keluarkan unit trust. Dah 3-4 tahun dia menabung kat unit trust, dia nak masukkan semua sekali dekat tu. Aduh, boleh adu je lah. Dia sampai pinjam Along, pasal Along cari. Kalau banyak tapi MC. Itulah macam mana. Tapi tak apalah, dah sekolah kan. Dia kata, tengok je lah, pantau. Dia saya suruh letak $100, $200 je dulu. Buat 2-3 akaun. Okey, dah lah. Cukup lah setakat ni. Besok siapa ada, kita bergembira esok pagi pukul 10. Atih, Ahmad Shah, thank you. Amin, thank you Min. Lupa, ada sesi orang lain pula. Okey Azli, terima kasih. Okey Min, William, terima kasih. Jumpa esok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bye bye. Okey Atih, esok.